عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم آمين. Alhamdulillah, syukurillah, pagi ini bertemu lagi kita untuk meneruskan kuliah tadabbur berdasarkan kepada buku Hidup Mengabdi, Hidup Berbakti. Tuan-tuan dan puan, itulah tema yang kita akan tadabburkan. Itu yang kita sebut tadabbur tematik. Iaitulah tadabbur ayat-ayat tetapi berkaitan dengan tema yang kita bawa. Jadi tema kita ialah apa, tuan-tuan dan puan? Hidup mengabdi, hidup berbakti. Dan itulah hakikat yang kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terangkum di situ. Tuan-tuan dan puan, beberapa hari yang lalu, kuliah yang lalu, saya menyentuh tentang bab membaca, bab ilmu. Jadi kita kaitkan dengan iman dan amal soleh. Ini tajuk-tajuk tema yang kita kupas beberapa hari yang lalu. Saya membaca, semalam kita membaca surah Al-Anfal ayat ketiga, di mana Allah menyebut siapakah orang beriman itu. Itu yang disebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kan kita sambung kepada ayat keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Allah kata, mereka itulah tadi orang yang salat, orang yang berinfak di jalan Allah tadi. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Orang yang beriman sebenar-benarnya. Macam mana nak maknakan? Faham gitu? Mana itulah yang betul-betul orang beriman. Dalam bahasa-bahasa kitanya. Itu Allah kata, ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka itulah orang-orang yang beriman sungguh-sungguhnya, sebenar-benarnya. Tuan-tuan dan puan, jelas kan ayat itu pendek. Allah mengatakan, makna kita semak diri kita. Sebab itulah saya sebut dalam buku Semak Status Iman tu, kita kena semak. Apakah ada ciri-ciri, 3 ciri yang disebut di dalam ayat 2 surah Al-Anfal, surah 8 ni, adakah pada kita? Kemudian lihat pula ayat yang keempat, adakah ciri tambahan tu? Tadi dalam ayat kedua disebut 3. Tambah lagi 2 lagi ciri dia, iaitu orang-orang yang mendirikan solat. Orang-orang yang berinfak di jalan Allah. Adakah 5 ciri ini ada pada diri kita, tuan-tuan dan puan? Kalau ada, alhamdulillah. Kalau rasa-rasanya tak cukup, tolonglah tambahkan. Sempurnakan. Sebab Allah sebut itu. Kerana Allah kata apa? Ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka itulah orang yang sebenar-benar beriman. Kalau kurang, tak cukup daripada yang disebutkan itu, makna kita beriman. Tapi tak betul-betul beriman lagi. Jadi di situlah tuan-tuan dan puan, cara kita nak bermuhasabah atau menyemak status. Tuan-tuan dan puan, sebenarnya menyemak status iman ni saya anjurkan seminar. Kita ada seminar, 1 hari seminar. Hanya untuk menyemak iman kita. Jadi tuan-tuan dan puan, insyaAllah besok 1 hari kita diizinkan nanti untuk berseminar kembali. Kita akan anjurkan lagi seminar ini, silalah hadir. Supaya kita dapat memahami tema iman ini. Tema iman, temanya nak semak. Sebab iman ni ramai kita dah tahu. Dan ramai yang kita dah biasa mendengar cerita beriman ini di dalam kuliah-kuliah. Tetapi ketika kita buat seminar, pendekatannya, approach-nya berbeza, tuan-tuan dan puan. Kita fokus untuk menyemak iman masing-masing. Dan kita ada kaedahnya untuk mengukur iman itu. Itulah hebatnya di seminar ini. Kita ada workbook, kita akan boleh semak setiap iman, ciri-ciri iman tu ada kepada diri kita. Pertama, nak mengesahkan ada atau tidak. Sekarang kita sahkan ada. Okey. Kemudian kita semak. Cek lagi berapa skala ciri yang ada pada kita. Contohnya, Allah kata iman itu salah satu ciri tadi solat. Kita semak pula serta solat kita ni masing-masing. Kita masing-masing buat semakan sendiri. Ya.
Jadi masing-masing semak dengan kaedah kita bagi skala 0 hingga 10 berapa kita punya skala kita. Sampai ke demikian kita buat ukuran. Itulah kaedah muhasabah yang terbaik, tuan-tuan dan puan-puan. Kita diingatkan supaya kita bermuhasabah sebelum kita dihisapkan Allah nanti di yaumil akhir. Maka inilah salah satu kita lakukan menerusi seminar kita. Tuan-tuan perempuan, tadi disebutkan bahawa ciri-ciri yang 5 yang kita baca itu, iaitu ada 3 dalam ayat 2. 2 lagi ciri ada dalam ayat yang ketiga. Surah Al-Anfal itu, itulah 5 ciri itu. Siapa yang lengkap 5 ciri itu, Allah kata mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Kita ceklah diri kita, ada tak? Itulah pengajaran yang kita dapat daripada membaca ayat-ayat ini. Daripada kerja-kerja mentadabur ayat-ayat ini. Akhirnya kita tahu status diri kita dalam bab iman ini. Kemudian semak pula 2 perkara yang disebut dalam ayat ketiga itu berkaitan dengan amal soleh. Sebab hidup kita ni 2, iman, amal soleh. Jadi 5-5 ni terangkum dalam 2 aspek, iman dan amal soleh. Sila cek sendiri tuan-tuan dan puan-puan. Maka kita tahulah di mana kita berada. Apakah kita ni termasuk golongan yang disebut mu'minuna haqqa. Benar-benar beriman. Kemudian kualiti iman ini kita lihat Allah, kita baca lagi ayat berikut. Sambungan daripada ayat yang kita baca tadi. Ayat 4 juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Bagi mereka itu darjat, ketinggian 'inda rabbihim, di sisi Rabb mereka. Wa maghfiratun wa rizqun karim, dan bagi mereka itu keampunan dan juga rezeki yang mulia. Maknanya Allah dah bagi kepastian. Sekiranya kita ini benar-benar orang yang beriman, maka Allah kata, Allah angkat darjat. Darjat mereka di sisi Rabb, di sisi Allah itu tinggi darjat mereka. Kemudian Allah bagi lagi 2 benda lagi. Pertama, Allah angkat darjat. Darjat ni, kemuliaan di sisi Allah ni mungkin di dunia kita dah dapat dah. Ya. Sebab orang beriman ni darjat dia di sisi Tuhan memanglah tinggi. Tetapi semasa hidup di dunia, kalau kita ni orang yang baik, di sisi manusia pun orang melihat, orang mengangkat, mengutamakan kita. Kemudian di sisi Allah sudah pasti, sebab Allah bagi jaminan bahawa mereka itu, bagi mereka darajat, beberapa tingkat-tingkat kemuliaan, ketinggian di sisi Allah. Pertama. Yang kedua, wa maghfirah, mendapat keampunan Allah. Ini yang mahal ni. Itu di akhirat nanti. Allah ampunkan segala salah silap kita, yang sengaja, yang tak sengaja, yang tak sempat kita bertaubat sebagainya. Allah ampunkan, bersihkan kita semua. Kemudian yang ketiga, Allah bagi ganjaran yang ketiga ialah warizqun karim. Rizqun karim ni pendek katanya, mudahnya, itulah syurga, itulah jannah, jannatun na'im. Balasan terakhir kepada orang-orang beriman dan beramal soleh. Tuan-tuan perempuan, jelas ya di situ, itulah ganjaran yang Allah akan bagi. Kemudian mari kita membaca pula surah 35 ya. Surah 35 ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Allah kata sesungguhnya orang-orang yang mereka bertilawah, membaca kitab Allah, kemudian mendirikan salah, di samping itu mereka berinfak dengan apa yang Allah rezekikan kepada mereka
secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan, maka mereka itulah golongan yang mengharapkan tijaratan lan tabur, perniagaan yang tak akan rugi selama-lamanya. Perniagaan yang mustahil tak rugi. Itu jaminan. Itulah kalimah Allah gunakan di sini, lan. Bila adanya kalimah lan, bermakna sesuatu itu seolah-olah mustahil. Mustahil lah, tak akan mungkin. Begitu jaminan. Allah jamin perkara-perkara yang disebutkan itu, iaitulah yang pertamanya, membaca. Balik kepada tilawah tadi. Ingat balik tuan-tuan perempuan. Sebab itu dalam ayat ini membaca, Allah menggunakan kalimah tilawah. Yatluna. Mereka itu membaca kitab Allah. Akan kitab Allah. Al-Quran. Yang pertama. Yang kedua, waqimus salah. Mendirikan salat. Yang ketiganya, berinfak dengan apa yang Allah rezekikan. Ganding ni. Dalam ayat ni 3 perkara besar ni Allah bagi. Pertama, membaca, bertilawah Al-Quran. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiganya, berinfak di jalan Allah. Allah kata, mereka yang melakukan 3 perkara ini, mereka inilah yang mengharapkan satu perniagaan yang tidak akan rugi selama-lamanya. Tijaratan lan tabur. Jadi dalam ayat ni kalau kita nak kupas, sebab itu ayat ini menjadi salah satu ayat yang saya tadabbur. Di dalam buku tajuknya Berbisnes dengan Allah. Ya. Naskah buku ni dah siap, cuma masih juga belum lagi dicetak. Itu jelah halangan kita. Tetapi nak ceritanya saya telah mentadabbur secara khusus, ya, di antara ayat-ayat yang kita baca tadi berkaitan kerana dia Allah menyebut tentang untung rugi. Bila menyebut untung rugi ni, itulah cerita bisnes. Sebab itulah dikaitkan dengan ini buku tuan-tuan perempuan, buku yang saya maksudkan itu, iaitulah buku yang tajuknya Berbisnes dengan Allah. Ya. Jadi dalam ini saya mengupas dengan lebih banyak lagi lah ayat-ayat yang berkaitan. Kerana saya memerhati banyak ayat-ayat yang Allah sebut kalimah-kalimah ataupun dipanggil terma-terma bisnes. Contohnya macam tadi, tijarah. Perniagaan kan, tijarah. Kadang-kadang Allah gunakan baik, jual beli. Ya. Ishtara, beli. Buy on, jual. Ini kalimah yang Allah selalu pakai. Kemudian Allah selalu pakai juga lagi satu kalimah dipanggil pinjaman. Qardun hasan disebut. Pinjaman yang baik. Istilah-istilah ini adalah istilah-istilah bisnes. Sebab itu seolah-olah kita bila baca ayat ni, kita terasa seolah-olah Allah ajak kita berbisnes dengannya. Itulah ilham datang. Maka kita buat satu buku tadabbur, tajuknya Berbisnes dengan Allah. Jadi buku ini kalau kita seminarkan, Masya Allah, sangat bagus untuk mencari wacana, ya, yang terbaik daripada kegiatan tadabbur. Itulah makna tadabbur itu. Okey tuan-tuan, tuan-puan, berbalik kepada tajuk yang kita kupaskan hari ini. Sekadar itu dululah maknanya kita membaca beberapa ayat yang berkaitan, iaitulah ayat-ayat yang menjelaskan ciri-ciri iman, ciri-ciri amal soleh, dan juga apakah ganjaran yang kita perolehi hasil setelah kita menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang beramal soleh. Hasilnya apa? Itulah tiga perkara yang kita baca dalam ayat 8, surah 8 ayat 4. InsyaAllah saya buat catatan.
Tuan-tuan puan-puan, kadar itu dulu kuliah kita. InsyaAllah kita bertemu lagi di besok hari. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.